اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kau sejahterakan kami bagi Ramadan yang lalu. Wa sallim Ramadana lana, dan kau sejahterakan Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kau sejahterakannya Ramadan, mudah-mudahan amalan, ketaatan, sedekah, kebaikan, ibadah yang kami tinggalkan baru-baru ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Allahumma amin. Pertamanya, alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus-menerus dipanjat dan dirafa'kan kepada Allah Jalla wa'ala, yang tak dapat tidak hanya semata dengan rahmat, karunia dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih lagi berkehendak oleh Dia kepada kita untuk hidup pada malam ini, yang tak dapat tidak berhimpunnya kita pada satu malam di antara malam-malamnya Syawal, yang mudah-mudahan terus-menerus kita mendapat rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, bila mana kita berada dalam bulannya Syawal, ayuh bersama-sama kita meneruskan bermunajat kepada Allah. Bersama-sama kita meneruskan berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita berusaha 2 bulan sebelum daripada Ramadan. Dalam bulan Rejab dan Sya'ban, bersungguh kita minta kepada Allah, ya Allah, berkatilah Rejab kami. Ya Allah, berkatilah Sya'ban kami. Wa ballighna Ramadan. Tiap-tiap pagi, petang, siang, malam, dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, kita minta, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala telah menyampaikan oleh Dia kepada kita ke dalamnya Ramadan, dan telah mengeluarkan pula oleh Dia kepada kita dengan sesempurnanya. Namun duka cita dia khabarkan, hamba tak kata kepada tuan-tuan, hamba kata di atas diri hamba sendiri. Kadang-kadang ada di antara kita, selepas daripada Ramadan, maka mereka melupai dah berdoa kepadanya Ramadan. Sedangkan adalah para sahabat Nabi SAW ridwanullahu alaihi, adalah para sahabat Nabi ridwanullahu alaihi, mereka lebih bersungguh berdoa selepas daripada Ramadan melebihi daripada sebelum Ramadan. Kita terbalik, sebelum Ramadan bersungguh kita minta kepada Allah, lepas Ramadan tak ada doa dah. Sedangkan tidak bagi para ashab, para sahabat Nabi ridwanullahu alaihi, mereka selepas daripada Ramadan lagi banyak berdoa. Kerana apa? Kerana di antara intipati yang mereka nak, mudah-mudahan amalan, ketaatan, sedekah, kebaikan, ibadat yang kita tinggalkan baru-baru ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kita. Jadi ayuh, hamba nak mengajak tuan-tuan serta muslimat yang alim, bersama-sama kita berdoa sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW.
Ada para ashab mengamalkan 2 bulan, Syawal dan Zulqa'dah. Mana-mana sahabat yang agak hardcore sikit, sampai 3 bulan dia mengamalkan doa tadi, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka terpulang kepada tuan-tuan, jangan ditanya di mana hadisnya. Hamba tak kata perangai Nabi, hamba kata perangai as-sahabah, perangai perbuatan para sahabat Nabi SAW. Yang ayuh kita bersama-sama meneruskan berdoa dalam bulannya Syawal, yang tak dapat tidak kita tak akan melupakan Ramadan yang telah kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma, wahai Tuhan kami, sallimna li Ramadan, sejahterakan kami bagi Ramadan yang lalu. Wasallim Ramadana lana, dan sejahterakan Ramadan bagi kami. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan kesejahterakannya Ramadan mudah-mudahan dengan apa yang kami tinggalkan, mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi keizinan oleh Dia kepada kita untuk hidup di dalam bulannya Syawal. Yang tak dapat tidak, di antara perkara yang perlu kita lakukan dalam bulannya Syawal, ayuh bersama-sama kita merenung di atas dirinya kita. Ayuh bersama-sama kita melakukan checklist. Ayuh bersama-sama kita menilai dirinya kita. Adakah ketakwaan yang pernah Allah Ta'ala sebut dalam setiap membicarakan berkenaan kelebihannya Ramadan? Dalam setiap kali Allah Ta'ala sebut dalam membicarakan akan kelebihannya berpuasa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Cuba sambung. La'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum, mudah-mudahan, dengan tarbiyah, dengan riyadah, dengan latihan, dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dengan penat lelah yang kita lalui dalam bulannya Ramadan, mudah-mudahan bila mana kita keluar, la'allakum tattaqun, maka terus-menerus dijadikan kamu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tattaqun, dia merupakan perkataan yang khusus yang tak dapat tidak perlu disyarahkan pula bagaimana hendak dipahami dengan tattaqun. Maka Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita dalam keadaan terkontang-kanting untuk mencari di manakah yang dikatakan tattaqun. Allah Ta'ala tak akan meninggalkan kita dalam keadaan tercari-cari bagaimanakah kriteria-kriteria yang dikatakan tattaqun. Dan Allah Ta'ala cerdik. Allah Ta'ala tak akan membiarkan kita tertanya-tanya bagaimanakah sifat-sifat yang dikatakan tattaqun. Maka Allah Ta'ala membawa datang akan baginda Nabi SAW. Maka Nabi lah pencerah kepada Al-Quran. Nabi lah penterjemah kepada Al-Quran. Maka Nabi lah akan membawa syarah-syarah daripada Al-Quran. Maka bila pula Nabi menceritakan kepada kita sifat tattaqun sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tadi dalam Al-Quran, maka Nabi membaca akan dia dalam doa selepas daripada tarawih. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat, dalam kuliah Ramadan yang lalu, hamba minta kepada Tuan Imam, hamba minta kepada ahli jawatan kuasa, tolong baca doa tarawih dalam bahasa
Melayu. Kerana apa? Kita bukan nak kepada sedapnya. Kita bukan berhajat kepada bahasanya. Kita bukan nak mendengar kepada gurindam atau lagunya. Tetapi kita nak mendengar apakah mesej yang hendak disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jangan kata Tok Imam Arab. Kalau hantar Tok Imam Melayu yang baca Allah maja'alna bil imani kamilin wali faraidika muaddin wa ala salawati muhafizin. Kalau kita pun masih lagi tak faham, bagaimana mungkin kita nak memahami mesej yang hendak disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi secara ringkasnya, apa yang hamba nak beri faham kepada tuan-tuan dan juga beri faham ke atas diri hamba sendiri, kalau tuan-tuan nak tahu syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria tattaqun, maka Nabi dah sebut secara khusus juga dalam doa daripada tarawih. Maka hamba nak tanya balik, hari tu baca doa Arab ke Melayu? Lepas tu Melayu, sebelum tu Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa dah, biar kita berubah sedikit demi sedikit. Jadi insya-Allah pada malam ini, yang tak dapat tidak, ayuh bersama-sama kita mengulang kaji balik. Hamba nak membaca doa yang dibaca oleh Tuan Imam juga, yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, yang mudah-mudahan hamba akan buat 1 sehingga 11 checklist daripada doa yang Nabi baca pada tiap-tiap malam tarawih itu. Maka daripada itulah terdapat checklist, terdapat syarat-syarat, terdapat tanda-tanda bagaimana yang dikehendaki oleh Allah sebagai tattaqun. Ya, mudah-mudahan bila mana kita dah ada senarai, kita boleh lakukan checklist. Mana yang kurang kita akan pertingkatkan. Dan kita tengok, kalau peningkatan tiada sebagaimana Ramadan yang lalu, tahun ni keluar Ramadan saling tak tumpah sebagaimana tahun lepas. Mudah-mudahan pada tahun hadapan kita cuba lakukan perubahan. Namun tak dapat tidak, nak berubah ni kena ada checklist. Betul ke tidak? Sebagaimana sekolah, pondok ni dia tak ada sistem peperiksaan. Maka penilaian kepada budak tu agak payah, contoh. Tetapi di sekolah ada sistem peperiksaan. Betul ke tidak? Dia dapat 98%. Yang ni dapat 68%. Nak beri faham dengan sistem peperiksaan, terdapat satu checklist. Oh, aku ni dapat grade C. Tahun depan aku nak pertingkatkan lagi. Maka begitu juga. Bila mana kita berada pada bulannya Syawal, ayuh kita dengar balik doa yang dibaca oleh Tuan Imam, yang dibaca oleh baginda Nabi pada tiap-tiap malam tarawih, supaya kita melakukan checklist daripada doa yang Nabi baca. Perenggan yang awal ada 11 perkara. Menyifatkan bagaimanakah sifat-sifat tattaqun sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi nak mengambil adab, hamba nak membaca dahulu doa ini dalam bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan sebagaimana datangnya ia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dengar hari-hari dah, kita nak ambil adab sahaja. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa ala salawati muhafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin nu'ama'i syakirin. Jaga, dalam internet dia tulis bin na'ama, tak kena dah. Wa bin nu'ama, dah. Wa bin nu'ama'i syakirin wa 'alal balaya sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa 'alal haudi waridin wa fil jannati dakhilin wa minan nari najin wa 'ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin 'ainin mutazawwijin wa min sundusin wa istabraqin wa dhibajim mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, secara ringkasnya begini. Dalam doa yang tuan-tuan dengar pada tiap-tiap malam tarawih, doa itu terbahagi kepada beberapa bab. Yang kita nak perenggan yang awal sahaja. Kerana perenggan yang awal itu ada 11 kriteria, ada 11 syarat-syarat yang digariskan oleh Nabi
bagi mencerahkan yang dikatakan tatakun, supaya biar kita keluar daripada Ramadan ada peningkatan yang kita nampak. Jadi sebagaimana ilmu dunia, nak mengetahui peningkatan kena ada checklist. Jadi apakah checklist yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW dalam doa daripada tarawih, yang mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil bawa balik dah. Nanti hamba tulis, tuan-tuan ambil telefon, ambil gambar. Kalau hamba tulis dalam kertas, hamba photostat, tuan-tuan boh dalam poket takut hilang. Kalau ambil gambar, confirm tak hilang. Betul tak? Cerdik aku lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 11 checklist yang mudah-mudahan kita semak pada malam ini, dan kita semak pada penghujung, pada seluruhnya Syawal. Tiap hari kita semak. Adakah peningkatan, adakah kriteria ini aku telah lakukan peningkatan? Kalau belum, mudah-mudahan 11 bulan ini kita lakukan perubahan lagi, dan kita jadikan pula riadah pada Ramadan yang akan datang sebagai peningkatan ke tangga yang seterusnya. Checklist yang pertama sekali, yang Nabi minta, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, kau jadikan kami golongan yang imannya sempurna. Baik. Pertama sekali Nabi minta, ya Allah, kau jadikan kami golongan yang imannya sempurna. Bila sebut iman, checklistnya ada 3. Pertama, beriman kepada tauhid. Yang kedua, sempurnanya iman kepada fiqh. Yang ketiga, sempurnanya iman dalam masalah tasawuf. Baik. Sempurnanya iman dalam masalah tauhid, yang ni semua maklum dah. Bagaimana kita tidak mensyirikkan Allah, bagaimana kita tidak mentajisimkan Allah, bagaimana kita tidak meletakkan Allah dengan tempat dan sebagainya. Itu semua dipanggil kesempurnaan iman dari segi tauhid. Tetapi tuan-tuan, tak banyak tahu kesempurnaan iman pula dari sudut fiqh. Sebagai contoh, kita kaitkan dengan Ramadan. Bila menyebut Ramadan, amali yang wajib ialah berpuasa. Banyak antara kita tahu perkara yang membatalkan puasa dari sudut fiqh. Makan, minum, berjimak dan sebagainya. Betul ke tidak? Tetapi tak banyak yang tahu perkara yang membatalkan puasa dari segi iman. Macam mana fiqh tu boleh membatalkan puasa dari segi iman? Sebagai contoh. Dalam puasa ni, kalau makan dipanggil perkara yang membatalkan dari segi fiqh. Ada juga kita berpuasa ni, perkara yang membatalkan puasa, yang merosakkan iman dari segi akidah. Macam mana contoh? Sudah. Syekh Sanusi, entah mengaji banyak, sepatutnya entah boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Perkara yang membatalkan puasa dari sudut akidah. Kalau ada sudut fiqh, kita faham dah. Makan, minum, tu semua fiqh. Yang ini kita tak berjimak, tapi rosak puasa, batal puasa. Contohnya mudah, iaitu tidak mempercayai perkara yang dikhabarkan oleh Allah, dan tidak mempercayai perkara yang dikhabarkan oleh Nabi bersabit berkait dengan Ramadan. Habis. Datang je was-was sedikit, habis. Contoh, Nabi sebut Ramadan merupakan bulan maghfirah. Ramadan merupakan bulan pengampunan. Nabi sebut dengan jelas. Tiba-tiba kita kata, sungguh ke Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Contoh, dia was-was. Dia was-was kepada kepercayaan kebenaran yang Nabi sebut Ramadan merupakan bulan maghfirah. Maka rosaklah puasa dari sudut akidah. Rosak puasa dalam keadaan tak sedar. Sebab tu tiap-tiap malam Nabi baca Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Imanlah tunjang yang sempurna. Contoh lain, tuan-tuan perasan tak? Zaman 80-an, zaman 90-an, setiap malamnya Ramadan, sebelum lepas daripada Isyak, buat tahlil dan sebagainya, sebelum nak semayang tarawih, Tok Bilal akan buka kitab hadis. Betul tak? Dia baca kelebihan malam pertama begini. Contoh, kelebihan malam kedua, betul tak? Tutup. Besok malam kedua pula dia buka. Kelebihan tarawih malam kedua begini. Tutup. Betul ke tidak? Masuk zaman 90-an, ada lagi yang buat. Masuk zaman milenium 2000, sana siapa-siapa pun tinggal dah. Kerana apa? Dia kata benda yang melampaui pada akal. La ilaha illallah. Ni kata iman ni. Baik, hamba nak jawab. Tuan-tuan jangan percaya kepada hadis tu.
Sebab kita kata, ya, walaupun sanad berbentuk dhaif, tetapi hamba boleh membenarkan benda tadi kerana disokong hadis-hadis Nabi yang lain. Sebagai contoh, Nabi menyebut, selain daripada Ramadan, aku berani garanti, setiap satu kebaikan, akad sampah je, paling minimum Allah Ta'ala bayar 10 hasanah kebaikan, paling maksimum Allah Ta'ala bayar 700 kebaikan. Betul ke tidak? Itu selain daripada Ramadan. Illa Nabi kata, melainkan Ramadan aku angkat tangan. Aku tak tahu dah apakah kelebihan yang Tuhan beri, apakah kenikmatan yang Tuhan campak kepada mereka yang melakukan amalan dalam bulannya Ramadan. Bermakna Nabi tahu benda yang Tuhan bagi itu mesti pelik-pelik, yang tak terjangkau oleh akal. Baik. Kemudian kita kaitkan pula dengan hadis tadi. Contoh, kita buka kita hadis. Kelebihan tarawih malam yang keempat. Contoh, barang siapa semayang solat tarawih pada malam yang keempat, maka pahalanya seolah pahala para nabi. Contoh, tutup buku. Orang yang tak faham, dia kalkulit guna matematik. Kalau 2016 pahala macam para nabi dah, sudah. Kalau tahun depan aku solat tarawih, pahala dah lebih dari nabi. Betul ke tidak? Itu kalau orang kalkulit guna akal. Tak, benda ni tuan-tuan bukan memberi faham kepada begitu. Hamba nak tanya tuan-tuan balik. Kalaulah kita relatekan dengan hadis Nabi tadi, pelik tak Allah Ta'ala nak bagi kelebihan sebegitu? Tak, ini kata kepercayaan kepada iman. Jangan sampai menyebabkan Ramadan kita rosak dengan kita was-was kepada Allah. Kita kata, ya, memang pelik pada akal. Semayang 12 rakaat, semayang 8 rakaat, semayang 20 rakaat, satu malam je malam keempat, pahala seolah menyamai para Nabi. Kita jawab, tak pelik kalau Tuhan nak beri. Betul tak? Tak pelik. Kerana diberi pahala atas rahmatnya Allah. Ni kata sempurnanya iman dari segi fiqh. Jangan sampai menyebabkan merosakkan ibadah kita dan sebagainya. Baik. Ada juga dipanggil sempurnanya iman dari segi tasawuf. Tasawuf tu macam mana? Riak. Ataupun nak makam dalam lagi dipanggil syirik khafi. Maka pencerahan-pencerahan begini, maka perlulah kita lakukan checklist satu persatu. Mudah-mudahan kita melakukan peningkatan demi peningkatan dalam kita menelusuri bulannya Syawal yang bingkisan datangnya ia daripada Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak cukup sejam ni. Sudah. Tak cukup sejam ni. Syarah yang ni pun 10 minit dah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, Nabi minta dalam doanya, wali faraidika muaddi. Mudah-mudahan ya Allah kau jadikan kami golongan yang menyempurnakan segala tanggungjawab. Menyempurnakan segala suruhan. Menyempurnakan segala kewajipan. Baik. Apa makna menyempurnakan segala kewajipan? Hamba bagi checklist yang mudah-mudah. Checklistnya cuma 4. Pertama, ibadat. Kedua, apa dia? Syekh Sanusi. Munakahat. Yang ketiga, muamalat. Yang keempat, jinayat. Barulah sempurna ya Allah. Tiap-tiap malam Tok Imam baca, jadikan kami golongan yang menyempurnakan segala kewajipan. Bila sebut Islam bukan semata-mata semayang, bila sebut Islam bukan semata-mata zakat. Islam ni luah. Dalam masalah munakahat, nikah kahwin pun Islam. Dalam masalah muamalat pun Islam. Apatah lagi masalah jinayat dan sebagainya. Jadi kita buat checklist. Ibadat alhamdulillah sempurna dah. Munakahat tengok pula, ada tak kita langgar segala yang Allah Ta'ala suruh? Ada tak kita langgar kadang-kadang buat nikah kahwin benda-benda yang disalahi? Sempurna dah. Kemudian tengok pula masalah muamalat. Macam mana keseharian kita dalam perniagaan, dalam berjual beli dan sebagainya. Lakukan checklist. Tapi hamba yakin kebanyakannya yang takkan right, yang nombor 4. Yang ni kita buat tanda soal. Kita kata apa? Tunggu pas menang. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Bukan promosi. Contoh. Baik.
Jadi inilah gambaran yang hamba nak beri faham. Islam bukan semata-mata sembahyang. Banyak checklist yang perlu kita lakukan. Ya Allah, agar aku menjadi orang yang menyempurnakan segala kewajiban. Habis masalah yang kedua. Syarat yang ketiga, kriteria yang ketiga yang Nabi sebut dalam doa tarawih, yang mensyarahkan yang dikatakan tatakun wa ala salawati muhafizin, jadikan kami golongan yang memelihara solat, solat. Checklistnya cuma dua. Yang pertama, solat yang wajib. Yang kedua, solat yang sunat. Buat checklist. Wajib alhamdulillah tertunai dah. Yang sunat pula, tengok kalau Ramadan kita boleh buat tarawih 20 rakaat contoh. Takkanlah selepas Ramadan tak mampu nak upgrade qabliyah ba'diyah daripada 2 kepada 4 contoh. Sedangkan 20 kita boleh bertahan, yang ni buat 4 cuma masanya berulang contoh. Jadi lakukan checklist. Kalau sebelum daripada ini aku buat qabliyah ba'diyah 2 rakaat, selepas daripada Ramadan aku nak upgrade buat pula 4 rakaat. Kerana hadis yang paling masyhur, Nabi buat qabliyah ba'diyah 4 rakaat. Solat sunat qabliyah ba'diyah saja ke? Banyak lagi. Dah, antaranya solat sunat duha. Buat checklist, dah buat ke belum? Dah, aku berazam nak buat. Kerana Tuhan sebut la'allakum tattaqun. Nabi sebut memelihara solat. Solat bukan semata-mata yang wajib. Dah buat solat sunat duha. Ada juga amalan yang kita tak pernah buat. Kalau hamba minta angkat tangan, takut ramai yang angkat. Tapi tak apalah, biar nak tanya. Sekurangnya tuan-tuan boleh buat checklist. Kalau tak buat, target tahun ni buat. Dah, mudah-mudahan ada peningkatan daripada sebelumnya Ramadan. Contoh, antara sembahyang yang Nabi dapat, antara sembahyang yang Nabi mengetahui kelebihannya pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi sampai di syurga Allah. Nabi dengar terompah Bilal bin Rabah masuk dulu. Kawan tu tak mati lagi, terompah masuk dah. Betul ke tidak? Nabi pelik. Nabi balik, Nabi tanya, ya Bilal, apakah amalan yang menyebabkan terompah kamu masuk dulu? Bilal kata apa? Buat tak? Sudah. Hak jawab tu kita tanya Allahumma salli ala. Dia berani jawab tu pun kita angkat jari dah. Dah, solat sunat wudu. Siapa yang tak pernah buat angkat tangan? Banyak angkat, terima kasih. Tuan-tuan mengaku hamba tak dapat kelebihan, tuan-tuan menipu pun hamba tak dapat kerugian. Betul ke tidak? Tapi sekurang-kurangnya bila tuan-tuan angkat tangan, Allah Ta'ala nampak orang ni rendah diri kepada aku. Allahu Akbar. Dah, mudah-mudahan Tuhan buka segala rahmat. Ni buat checklist. Solat sunat ni banyak. Solat sunat wudu. Dah. Cuma ingat, kalau nak buat solat sunat wudu, contoh hari Jumaat tadi. Dah. Jangan buat solat sunat wudu dalam masjid. Dah. Sebab kalau tuan-tuan dah duduk, dah luput pula kelebihan tahiyatul masjid. Lepas ambil wuduk, semayang lu sunat-sunat wuduk dekat luar, dekat koridor raya mati media. Dah, koridor. Habis solat sunat wuduk, baru masuk dalam kawasan masjid, baru semayang sunat tahiyatul masjid. Sebab Nabi sebut, dah, barang siapa masuk masjid, semayanglah ia akan 2 rakaat sebelum dia duduk, baru dapat kesempurnaan tahiyatul masjid. Habis. Banyak lagi tuan-tuan nak kita bicara solat sunat, dah. Yang macam juga pernah hamba buat sebelum daripada ini. Antara maghrib dengan isyak, kita buat solat sunat awabin. Kita buat solat sunat hifzul iman. Banyak lagi solat sunat yang boleh kita pertingkatkan agar Syawal kali ini lebih baik daripada Syawal yang tahun lepas. Yang ketiga, checklist yang keempat, yang Nabi baca tiap-tiap malam dalam doa daripada tarawih. Bagi memahamkan yang dikatakan tatakun, ya Allah jadikan kami golongan yang sentiasa menunaikan zakat. Dah. Zakat ni kita maklum dah. Tuan-tuan buat checklist sendiri. Daripada zakat fitrahnya, zakat perniagaannya, zakat simpanannya, zakat pendapatannya, zakat yang dikatakan apa tu? Binatang hayawan dan sebagainya. Yang tu tuan-tuan buat checklist, sekurang-kurangnya ada peningkatan daripada tahun yang sebelumnya. Seterusnya, antara checklist yang kelima yang Nabi sebut bagi memahamkan yang dikatakan tatakun, ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan kami golongan yang sentiasa mencari kebaikan. Dah? Sentiasa mencari kebaikan. Bila sebut cari kebaikan ni, kita buatlah peningkatan. Kalaulah tiap-tiap malam tarawih
Dah tiap-tiap malam Ramadan kita boleh duduk di surau. Kita boleh dengar kuliah. Kita boleh dengar semayang tarawih 20 rakaat dan sebagainya. Kenapa selepas daripada Ramadan makin berkurangan? Dah, sedangkan segala kebaikan-kebaikan begini perlu kita pertingkatkan. Cuma gambaran yang nak beri faham, biar ada lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Checklist yang keenam, dah, daripada 11 perkara yang Nabi sebut dalam mensyarahkan yang dikatakan tattaqun, ya Allah, jadikan kami sentiasa golongan yang mengharap kepada pengampunanmu. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sentiasa mengharap kepada pengampunanmu. Buat checklist, dah. Ya Allah, adakah aku telah yakin bahawa semua doa dosa-dosa yang telah aku lakukan diampuni? Serah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Yakin Ramadan merupakan bulan maghfirah. Jangan kita rosakkan kemuliaannya Ramadan dengan ada kekecewaan ataupun ada kata-kata yang kadang-kadang merendahkan sifatnya Allah. Jadi bermakna bila mana selepas daripada Ramadan, kita yakin dah, mudah-mudahan ya Allah, aku minta ampun, aku berdoa kepada kamu agar dosa-dosa aku diampunkan. Selepas daripada Ramadan, kita buat checklist. Ya, yang mudah-mudahan pengampunan, sifat meminta pengampunan kepada Allah berterusan. Habis. 6. Yang ketujuh, antara syarat-syarat tattaqun, ya Allah, jadikan kami golongan yang sentiasa berpegang teguh dengan petunjuk-Mu, berpegang teguh dengan petunjuk-Mu. Baik. Apa makna berpegang dengan petunjuk-Mu? Iaitu Al-Quran. Macam mana nak berpegang dengan Al-Quran? Buat checklist, iaitu memahami Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak faham Al-Quran, nak pegang macam mana? Betul ke tidak? Macam mana nak memahami Al-Quran? Ada dua cara. Jalan yang panjang, jalan yang singkat. Jalan yang panjang iaitu tuan-tuan kena belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ingat, suruhan belajar bahasa Arab ni ada hadis. Dah? Tak ada dalil mengatakan suruh belajar bahasa Inggeris. Dan kita tak nafikan tuan-tuan nak belajar bahasa Inggeris. Bukan kata salah, tidak. Tetapi suruhan kepada belajar bahasa Arab ni ada dah dalil. Dah Nabi sebut ta'allamul arabiyyata, belajarlah kamu akan bahasa Arab, wa'allimu hannasa, dan ajarkan manusia. Nabi sebutlah hadis yang lain, belajarlah kamu bahasa Arab kerana 3. Li'anni arabiyyu, kerana aku ni Arab. Kerana kalam Quran tu Arab. Kerana kalam di syurga juga Arab. Nabi suruh dah? Nabi suruh belajar bahasa Arab. Dah? Jadi kalau tuan-tuan nak belajar, mampu belajar, belajar. Jadi di sini hamba nak offer kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan jenis yang ada masa, ada, nanti tuan-tuan add Facebook madrasah hamba, ada Riyad Ad-Du'afa wal Masakin. InsyaAllah selepas daripada raya, setiap kali pengajian bahasa Arab kita akan buat live streaming. Dah, sebab banyak pengikut-pengikut yang budak-budak belajar di UAE, dia orang nak datang ke madrasah jauh. Hamba janji insya-Allah lepas daripada raya, sebab sebelum daripada ini hamba mengajar bahasa Arab di pondok, kita update dengan nota sahaja. Banyak yang tak faham. Jadi lepas raya ni, nota tu pula kita update, kita buat live streaming. Update, buat live streaming. Bermakna kalau tuan-tuan nak belajar, ada alasan dah? Tak ada dah. Telefon pegang 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Kalau dulu nak mengaji, kena cari tok guru. Sekarang tak payah. Dah? Tengah-tengah, sampai traffic light, ustaz buat live streaming. Boleh buka tak? Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Live streaming daripada Facebook. Tapi kalau tuan-tuan tak sempat, benda tu direkodkan, boleh tengok semula dan sebagainya. Satu. Yang kedua, tiap-tiap malam Nabi sebut, ya Allah, jadikan kami golongan yang berpegang teguh dengan petunjuk-Mu. Faham dulu apa makna petunjuk, iaitu berpegang dengan Al-Quran. Nak pegang Al-Quran macam mana? Faham Al-Quran. Nak faham macam mana? Jalan yang pendek, baca Quran faham makna. Baca Quran faham makna. Buat checklist. Kalau selepas daripada Ramadan masih lagi baca Quran tak faham makna, buat checklist, pangkah. Kalau dah buat begitu, buat baik. Sekurangnya biar ada peningkatan. Baru ni hamba kuliah di Texas. Dah? Waktu Ramadan hari tu kuliah di Texas. Kemudian datang seorang hamba Allah. Dia tanya 3-4 soalan. Dia puncanya dia seronok bertanya tu kerana apa? Ustaz,
Bila saya mula baca Quran dengan baca tafsir, baca Quran, baca makna, banyak benda-benda Allah Ta'ala buka. Banyak benda-benda yang Tuhan buka. Contoh dia tanya, betul ke Ustaz, antara punca kepada rezeki ni banyak minta ampun kepada Allah? Dia baca ayat Quran tu, dia baca tafsir. Hamba kata betul. Inilah kelebihan orang baca Quran faham makna. Dia nampak jalan keluar. Rupanya banyak istighfar pun dia bukakan jalan rezeki. Apatah lagi perkara-perkara yang lain. Jadi ayo lakukan peningkatan, buat checklist. Nabi dah sebut dah dalam doa daripada tarawih. Yang mudah-mudahan kita memahami yang dikatakan la'allakum tattaqun. Habis. Seterusnya checklist yang ke-8. Yang Nabi baca dalam doa daripada tarawih. Mensyarahkan kepada la'allakum tattaqun. Macam mana kriteria takwa? Di antaranya, ya Allah, jadikan kami golongan yang terhindar daripada penyelewengan. Menjauhi daripada penyelewengan. Sudah. Dalam nak memahami menjauhi penyelewengan ni syarahnya panjang. Nak syarah secara satu-satu payah. Cuma hamba yakin tuan-tuan maklum. Contoh paling mudah begini. Minggu terakhir nak beraya. Minggu terakhir sebelum nak datangnya Syawal. Raya hari tu hari Rabu, betul? Rabu ke Khamis? Rabu. Raya pun tak ingat dah. Allahumma salli ala raya hari Rabu. 3-4 hari sebelum daripada raya tu hari Sabtu Ahad, tuan-tuan nak pergi shopping. Tuan-tuan tengok masuk market dan sebagainya, tengok-tengok ada RM2,010. RM2,010. Tuan-tuan withdraw RM2,000, tinggalkan RM10. Malam tadi kita baca doa dah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami golongan yang terhindar, yang menjauhi daripada penyelewengan. Sama ada menyelewengkan diri sendiri atau menyelewengkan orang lain. Nak faham ayat ni bukan payah. Tuan-tuan bawa keluar RM2,000, tuan-tuan tinggalkan baki RM10. Hamba nak tanya satu soalan sebelum tuan-tuan nak bershopping, nak berbelanja, nak beli baju, nak beli biskut raya sebelum nak balik ke kampung. Tuan-tuan confident ke RM2,000 yang kita pegang ni semua totally duit kita? Deng. Sudah. Tinggalkan RM10, tuan-tuan buat keluar RM2,000. Nak berbelanja, nak beli pakaian semua beli dah, nak beli biskut-biskut sikit, nak beli apa tu? Nasi-nasi impit dan sebagainya bawa balik. Sebelum nak beli, ni tiap-tiap malam minta, ya Allah jadikan kami jangan golongan yang menyeleweng. Tanya balik, RM2,000 ni semua hak kita ke? Soalan yang pertama tuan-tuan wajib tanya, dalam RM2,000 ni aku dah keluar ke belum harta haram? Aku dah keluar ke belum duit haram? Apa dia duit haram? Iaitu duit interest. Interest halal ke haram? Tuan-tuan boleh jawab haram. Baik, hamba nak uji tuan-tuan. Orang yang peka kepada duit interest, dia tahu berapa nilai yang akan kena keluar. Kalau hamba tanya soalan ni tuan-tuan tak boleh jawab, bermakna buka akaun 13 tahun, 20 tahun tak pernah peka benda ni. Maybank beraya berapa persen? Baju hitam. Ada buka akaun Maybank tak? Akaun apa? Public bank ada? Ya? Bank Islam. Baik, bank Islam bayar interest berapa persen? Deng. Sudah. 3. Banyak tu. Kalau 3 nak sampai kepada fixed deposit dah. Fixed deposit pun 4%. Siapa ada buka Maybank? Ada buka Maybank? Takkan semua tak mengaku ni? Maybank bayar interest setahun berapa persen? Tak tahu. Minta maaf dah. Hamba bukan nak perendahkan tuan-tuan, tidak. Tuan-tuan tak boleh jawab sebab apa? Sebab tak pernah keluarkan benda ini. Kita tak pernah peka, tak pernah ambil tahu ada duit haram. Kita tinggalkan RM10, kita buat keluar RM2,000, ditakuti ada di antara RM2,000 kita beri anak-anak kita makan duit yang haram. Ya Allah, jauhkan kami golongan yang menjauhi kepada penyelewengan. Pastikan dahulu keluarkan duit interest. Allah, Ustaz tak pernah tahu. Baik, qada balik, buka Maybank berapa tahun? 10 tahun. Maybank bayar tak banyak, 1.2, 1.3, paling tinggi pun 1.8%. Contoh. Tuan-tuan dapatkan jumlah, keluarkan daripada RM2,000. Dah buat keluar duit haram. Tanya pula, duit zakat dah keluar belum?
Contoh. Ustaz tak cukup haul. Hei, simpan duit berapa lama? Contoh. Dulu bertambah berkurang. Contohlah. Dalam pernah kena syarat, kita buat tak peduli. Tiba-tiba bila sampai 2,000, kita beri alasan tak cukup. Nisab. Contoh. Walhal pernah tak akaun kita 10,000? Pernah. Masuk keluar dan sebagainya. Keluarkan pula duit zakat. Ada pula yang dikatakan duit sabil. Banyak tuan-tuan. Jadi inilah checklist yang perlu kita lakukan. Ya Allah, aku dah keluar daripada Ramadan, aku berbelanja dalam keadaan tak mengeluarkan benda-benda begini, aku telah menyelewengkan diri aku kepada agama. Jadi bertaubat, qada balik, mudah-mudahan separatekan balik duit begini agar kita menjaga kehidupan kita, anak-anak, bini dan sebagainya daripada menyelewengkan diri kepada agama. Habis. Tanya. Duit yang menyeleweng keluarkan buat itu. Baik. Soalan yang baik. Jawapan yang paling ringkas bagi dekat aku lah. Aku tahu nak buat apa. Itu jawapan yang paling pendek. Jawapan yang panjang sedikit, tuan-tuan nak melupuskan duit interest, mudah. Duit interest ni digunakan bagi orang awam. Kalau tuan-tuan tengok depan rumah tuan-tuan ada lubang. Panggil mana-mana Hindu untuk turap, bayar dengan duit interest. Jelas. Tapi jangan pentingkan diri sendiri. Depan rumah haji lubang besar, depan rumah aku lubang kecil. Kita tacap depan rumah kita dulu. Jangan. Tacap depan rumah haji dulu. Kalau lebih baru tacap depan kita. Ataupun kegunaan lain untuk dibuat jamban, tandah dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya iaitu pada menghapuskan perkara-perkara yang melibatkan orang awam. Jelas? Habis. Seterusnya, checklist yang ke-9 daripada 11 checklist yang perlu kita lakukan penilaian selepas daripada keluarnya Ramadan. Kerana hamba ulang balik, hamba nak meraihkan bagi tuan-tuan yang baru sampai. Dalam Ramadan Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermakna orang yang keluar daripada institusi madrasahnya Ramadan, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertakwa. Maka soalan yang kedua, apakah kriteria takwa? Maka dijawab, kriteria takwa itu telah digariskan oleh baginda Nabi SAW dalam doa daripada tarawih. Sebab tu tiap-tiap kali Ramadan kita minta bacalah doa tarawih dalam bahasa Melayu. Sebab kita bukan nak kepada sedap, indah dan bunyi serta lagunya, tetapi kita nak kepada memahami dan mengetahui arti dan kefahamannya. Kerana dari situlah terdapat checklist yang telah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Seterusnya perkara yang ke-9 daripada 11 perkara yang Nabi sebut dalam doa daripada tarawih. Wa fid dunya zahidin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Buat checklist. Ya Allah, adakah aku dah cukup syarat orang yang zuhud pada dunia? Zuhud ni bukan makna papa kedana. Dulu pakai Toyota Camry, lepas Ramadan pakai basikal. Tu bukan zuhud. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun tuan-tuan lepas daripada Ramadan tuan-tuan pakai Audi contoh, tapi bila hati tak berbimbang kepada dunia, itu juga dikategorikan sebagai orang yang zuhud. Jadi tak dapat tidak, kalau kita nak mendetailkan satu persatu agak payah sedikit dengan waktu yang begitu singkat. Cuma gambaran yang hamba nak beri faham, antara syarat-syarat orang yang zuhud pada dunia iaitu tidak terlekat hati kepada perkara yang telah diusaha, daripada harta ke, daripada anak isteri ke, daripada diri sendiri ke. Bermakna bila mana sifat tak terlekat hati dan sebagainya, maka sekurang-kurang kita telah memenuhkan syarat orang yang zuhud. Sebab tu Ramadan merupakan bulan bersedekah. Nak jaga jiwa, nak jaga rohani agar sentiasa menzahirkan kepada sifat zuhud, keluarkan belanja. Di antara syarat-syarat lain yang pernah diajar oleh Abu Ya Amran Wali waktu hamba duduk di Aceh. Abu kata mudah, kalau boleh setiap kali lepas Ramadan kurangkan benda-benda di rumah. Sedekah, beri kau orang. Sofa-sofa, sebab maklum bila raya beli sofa baru dah. Kadang-kadang sofa yang lama kita simpan dalam bilik, hantar ke pondok, hantar ke tahfiz, sekurang-kurang dia boleh letak dekat koridor dan sebagainya. Kurangkan benda dunia.
Lepas raya, mana-mana benda yang tak pakai, baju ke, hantar ke pondok. Sofa-sofa ke, hantar ke pondok. Mudah-mudahan tidak berbimbang kita kepada perkara dunia. Dan checklist yang ke-10. Wabil qada'i, dan ya Allah, Engkau jadikan kami golongan yang meredai dengan setiap qada' dan qadarmu. Meredai dengan setiap qada' dan qadarmu. Baik. Checklist yang ke-10 yang Nabi gariskan dalam doa daripada tarawih, yang hendak menghuraikan sifat-sifat tatakun. Tengok balik, ada tak perkara-perkara yang berlaku pada kehidupan kita masih lagi kita tak reda, buat checklist. Mudah-mudahan ya Allah, benda ni lepas dah, aku redalah di atas apa yang berlaku. Kerana apa? Kelebihan kita buat checklist ni tuan-tuan, kita akan cuba mengingat balik perkara yang lalu. Kita cuba nak mengingat balik benda-benda yang telah kita tinggalkan. Agar kita merenung, ada tak lagi benda-benda yang aku tak reda? Ada tak lagi benda-benda yang terlekat pada hati? Ada tak lagi benda-benda yang aku tak maafkan? Jadi buat checklist satu persatu. Mudah-mudahan kita mempertingkatkan kelayakan yang dikatakan la'allakum tattaqun. Dan akhir sekali, antara kriteria yang ke-11, semuanya 12. Ya Allah, wa bin nu'ama'i syakirin, jadikan kami golongan yang bersyukur dengan tiap-tiap nikmat daripadamu. Bersyukur ni huraiannya banyak. Bersyukur ni bukan semata-mata berterima kasih. Tuan-tuan nak faham makna bersyukur ni secara ringkasnya, bila mana diperlakukan perkara betul kepada haknya, itu dipanggil sifat bersyukur. Dah. Bila mana diperlakukan perkara betul pada haknya, dah, maka itulah syarat-syarat kesempurnaan bersyukur. Allah Ta'ala beri kemudahan kita, boleh bawa pergi masjid, contoh, dah, boleh bawa pergi surau dan sebagainya, boleh bawa pergi bekerja, maka digunakan dengan haknya, sempurna kriteria bersyukur. Allah Ta'ala beri kita rezeki dan sebagainya, kita gunakan perkara yang tak berfaedah. Walaupun tuan-tuan tak pernah sebut terima kasih, contoh, maka perkara yang telah kita lakukan menyempurnakan yang dikatakan wabin nu'ama isyad syakirin. Dan akhir sekali, kriteria yang ke-12 yang Nabi baca dalam doa daripada tarawih, yang menghuraikan la'allakum tattaqun wa 'alal balaya sabirin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang bersabar dengan tiap-tiap bala dan ujian daripadamu. Jadikan kami golongan yang bersabar dengan tiap-tiap bala dan ujian daripadamu. Buat checklist tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh renung balik, ya Allah, ada beberapa perkara yang berlaku baru-baru ni dan kekal sampai sekarang aku tak mampu nak sabar, berikan aku kesabaran. Dah, kalau tak sampai lagi kelayakan sabar, maka tinggalkan, jangan raib. Dah, mudah-mudahan kita cuba lakukan perubahan. Apa yang hamba nak gambarkan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan kita cuba lakukan peningkatan daripada satu Syawal kepada Syawal yang lain. Yang peningkatan itu semata-mata tuan-tuan boleh tahu dengan melakukan checklist. Yang secara ringkasnya telah hamba sebutkan 12 perkara yang telah tersebut dalam doanya Nabi SAW, yang Nabi baca doa itu dalam tiap-tiap malamnya tarawih, dalam menghuraikan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan dengar doa pula, ya Allah, himpunkan kami bersama panji-panji Nabi, masukkan kami ke dalam syurga, himpunkan kami bersama bidadari, yang tu semua doa. Yang tu bukan syarat dah, yang tu semua doa pula kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri. Kita minta kepada Allah segala nikmat dan sebagainya. Sebab tu doa tarawih ni terbahagi kepada beberapa fasal yang kita nak menumpukan dahulu kepada perenggan yang pertama, pada menceritakan 12 kriteria ataupun 12 syarat yang mudah-mudahan kita dapat lakukan checklist pada Syawal pada kali ini. Mudah-mudahan kita memahami apakah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Yang pertama sekali hamba ulang balik, Allah maja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami golongan yang imannya sempurna. Sempurna pada akidahnya, sempurna pada fiqahnya, sempurna pada tasawufnya. Kemudian jadikan kami golongan yang menunaikan segala kewajiban. Buat checklist. Kewajiban agama ni bukan semayang, sedekah, haji. Kewajiban agama secara ringkasnya ada 4. Ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Ibadat kita raid.
Cuma ada satu bab kita buat KIV. Apa dia? Haji tak pergi lagi. Contoh. Munakahat selesai dah. Muamalat kita buat pula. Ada benda yang raib, ada benda yang nanti dululah. Contoh. Perkara-perkara yang melibatkan dengan riba dan sebagainya. Kemudian jinayat. Raib tak? Sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan kami golongan yang semata-mata berpegang kepada 3, kerana kesempurnaan agama itu kepada 4 perkara. Maka begitulah juga perkara-perkara yang lain. Wa 'alas salawati muhafizin. Jadikan kami golongan yang memelihara semayang. Cuba buat checklist balik. Semayang ni bukan semata-mata wajib. Juga tertakluk kepada perkara yang sunat. Kalau kita boleh buktikan Ramadan aku boleh buat 20 rakaat dalam satu waktu, kenapa selepas Ramadan tak boleh buat begitu banyak? Buat solat sunat qabliyah, buat solat sunat ba'diyah, buat solat sunat isyraq, buat solat sunat duha, buat solat sunat awabin, buat solat sunat hifzul iman, buat solat sunat witir, buat solat sunat wudu. Banyak lagi solat sunat yang mudah-mudahan kita lakukan checklist. Solat sunat wudu aku tak pernah buat, aku nak cuba buat. Bermakna tuan-tuan telah berjaya mempertikatkan takwa sebelum daripada Ramadan. Dan begitulah juga kepada perkara yang keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan boleh ambil gambar dan buat tulisan balik dengan elok dan lakukan checklist satu persatu. Mudah-mudahan kita nak meletakkan diri kita bagaimana yang dikatakan la'allakum tattaqun. Ya Allah, cukup syarat ke dak? Aku sampai ke dak kepada kriteria yang engkau kehendaki. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan. Sila Syekh. Mengharapkan keampunan yang berterusan. Baik. Berpandukan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat. Taubat tu minta ampun. Dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang sentiasa mensucikan diri. Kalau tuan-tuan belajar usul fiqh dan juga kalau tuan-tuan belajar mustalahul hadis, tawabin tu bukan mensyarahkan kepada taubatan nasuha. Sifat taubatan nasuha, bila dia dah bertaubat, dia tak buat lagi salah dah. Itu dipanggil taubatan nasuha. Tetapi sifat tawabin ni, dia buat salah, dia minta ampun lagi. Dia buat salah, dia minta ampun lagi. Walau sampai mati, tetap Tuhan kasih. Dalilnya, kalau tengok ataf maktuf, selepas tawabin mutatahirin. Mutatahirin tu sifat orang yang bersuci. Orang yang bersuci ni, dia bukan bersuci sekali saja. Sampai mati dia bersuci. Sama ada mensucikan yang zahir atau mensucikan yang batin. Jadi kalau kita melihat kepada struktur bahasa Arab, tawabin dan mutatahirin, yang kedua-dua tu mutlaqul jam'i daripada waw yang datang, waw ataf di situ, memberi faham sifat tawabin itu orang yang sentiasa bertaubat walau dia buat salah. Jadi secara ringkasnya, buat salah minta ampun. Buat salah, minta ampun. Buat salah, minta ampun. Jangan putus asa sampai nyawa di kandung badan. Faham mana ibarat? Itulah yang dimaksudkan mengharapkan pengampunan yang berterusan. Wallahu alam. Soal yang lain. Baik, entah dah bagi soalan, entah sendiri dah bagi jawapan. Alhamdulillah. Kalau orang faham soalan entah, daripada soalan tu entah dah menjawab. Entah bertanya, Ustaz, orang yang belajar fiqh, tauhid, tasawuf, sepatutnya dia menjadi orang yang imannya sempurna, orang menjadi akhlak yang sempurna. Walhal, kenapakah orang yang mengaji surah, mengaji masjid masih lagi tak alim-alim?
Masa lagi tak ada warak, ringkas kata. Waraknya tak nampak, makamnya tak nampak. Dah? Adakah yang pertama sekali kerana punca? Punca apa? Yang tersebut pertama sekali? Pembelajarannya. Betul tak? Yang pertama sekali hancur dah. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Hari ni orang mengaji tak bawa pen buku. Betul tak? Dah tak ada adab dah. Tuan-tuan buka kitab Ta'limul Muta'allim. Dah? Ulama sebut ilmu itu ibarat kijang yang liar. Kamu kena tambat akan dia. Tambat ilmu dengan mendobik. Bermakna bila syarat yang pertama tak ada dah. Sebab tu ilmu yang kita mengaji tidak memberi kesan kepada kehidupan. Sebab tu orang dulu mengaji tak banyak. Tetapi kenapa mudah warak? Kenapa mudah jadi wali? Kenapa mudah makamnya tinggi? Kerana adabnya tinggi. Kita sekarang ni mengaji surau, kuliah zuhur, kuliah maghrib, lari ke sana, lari sini. Kenapa iman makin tak bertambah? Yang pertama sekali kadang-kadang kita gagal dah. Di antaranya masalah adab. Adab ni membicarakan masalah iaitu kaedah pembelajaran, cara belajar. Contoh yang paling mudah. Kalau tuan-tuan pernah belajar dengan Syekh Nuruddin, macam mana dia menjaga adab? Sebab dia tahu dah kalau orang tak jaga adab, kualiti tak akan mendapat kepada kesempurnaan. Kalau tuan-tuan buka je handphone, dia jekah. Betul tak? Tanya ni Syekh Sanusi. Allahumma salli ala. Usah kata buka telefon. Dah? Kalau ada yang tunduk saja nak tidur. Dah? Pernah berlaku tuan-tuan dekat masjid wilayah. Dia buat apa? Wallahu alam. Tutup kitab. Tak apalah kita mengaji besok. Tak mengaji dah. Kerana apa? Beliau memahami dengan adab pengajian yang betul menghasilkan kualiti yang baik. Jadi tak payah kita bicara benda nombor 2, tak payah kita bicara dahulu nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Cuba lakukan latihan. Yang pertama sekali menjaga adab belajar. Kalau tuan-tuan boleh jaga yang pertama sekali, insya-Allah yang kedua akan datang, yang ketiga akan terbuka, yang keempat akan terpatri pada hatinya kita. Dah? Sebab tu tuan-tuan berbuih mulut dah. Hamba kata mengaji bawa pen, mengaji bawa buku, betul ke tidak? Berubah tak? Tak juga. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Dah? Ada adab yang lain. Mengaji tak boleh bersandar. Tapi bukan dengan hamba, dengan tok guru lain lah. Sebab hamba bukan tok guru. Kalau tuan-tuan nak bersandar, hamba tak marah. Contoh. Dah? Banyak lagi syarat-syarat yang lain. Cuma secara ringkasnya tuan-tuan, sebab adab lah. Bila mana tiada adab pada pengajian, mana mungkin ilmu itu memberi kesan, kerana dengan adablah menzahirkan kepada hati yang memasukkan ilmu. Mana dalil? Kata Nabi SAW, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Bila mana ilmu itu nur, dia tak akan masuk kepada hati yang zulmah, yang kegelapan, yang riak, yang ujub, yang takabur. Ustaz, mana dalil Ustaz kata kami riak? Mana dalil Ustaz kata kami takabur? Tuan-tuan buka kitab ulama. Orang mengaji tak buat pen buku, dalil orang tu takabur. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan aku kata, ulama kata. Dah? Faham mana ibarat? Wallahu alam. Jadi tahniah, entah sendiri bagi soalan, entah sendiri dah beri jawaban. Habis. Ada soal yang lain? Cukup sejam dah. Syekh Sanusi? Tuan? Ya? Macam mana? Tak ada masalah. Nak guna telefon pun tak ada masalah. Asalkan mendobik. Cuma bedanya begini. Dengar dah. Kalau tuan-tuan menaip, dah, dalam ilmu tasawuf, benda ni disebut aroma. Apa tu? Aroma tu bau. Dah. Ni irama. Irama laluan yang kita lakukan, kata ulama, ingatannya terlebih kuat daripada pembacaan. Dah. Sebab tu sahabat hamba, dia alhamdulillah dia telah berjaya menghasilkan satu kaedah menghafal Al-Quran yang begitu kejap. Budak-budak yang mengaji dengan dia, dah, setiap kali hafal satu surah, dia tulis. Hafal, tulis. Budak tu besok bila habis jadi hafiz, dia dah ada Quran tulisan sendiri. Dan kita lihat keupayaan, kekuatan, keingatannya begitu hebat. Dah? Sebab tu orang dahulu mengaji dia tulis. Dia mendobik. Dengan mendobik ni ingatan kuat. Tuan-tuan buat latihan. Besok tuan-tuan bawa kereta, sampai dekat traffic light, tengok dekat depan apa nombor plate dia. BEW 4434. Tuan-tuan tulis dekat atas tangan. BEW 4434. Tulis 7 kali. Tulis 7 kali.
petang nanti cuba recall balik. Hamba yakin tuan-tuan boleh sebut apa yang tuan-tuan tulis tadi. Pernah tengok tak pertandingan apa tu? Spelling. Buka Astro Oasis tu dekat negeri orang putih, dia buat pertandingan apa tu? Spelling. Bila student tu naik, maka apa tu, cikgu tu akan tanya soalan. Japanese encephalitis contoh. Budak tanya apakah maknanya? Contoh dia kata makna begini-begini. Okey. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ini? Dia hurai begini-begini. Please repeat again. Japanese encephalitis. Kalau tuan tengok rancangan tu, budak tu akan tulis. Betul tak? Dia tulis. Padahal dia tulis dengan jari. Bermakna dia menghafal dahulu menggunakan irama tulisan. Dia tulis Japanese, Japanese encephalitis. Dia boleh ingat. Dah? Sebab tu mengaji kena mendobek. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Dah? Nak lagi berkesan, dobek lepas tu ambil gambar. Dobek lepas tu ambil gambar. Baru tak hilang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala walhamdulillah rabbil alamin. Cuma sebelum kita berpisah, hamba nak minta bantuan kepada tuan-tuan. Yang ni sunat tak wajib bagi tuan-tuan. Ya Allah Ta'ala beri rezeki lebih. Yang tak ada rezeki lebih nak bagi pun tak apa. Dah, yang Tuhan yang bagi rezeki lebih, alhamdulillah. Secara ringkasnya tuan-tuan, hamba diuji dengan satu masalah. Dah, ada 2 bulan lepas ada orang bagi iPad dah untuk penggunaan pondok. Orang bagi, alhamdulillah kita ambil. Cuma hamba cerdik, geran semua tak ambil. Kalau ambil geran, aku kena renew rotek, letih. Dah, biar dia pegang geran, kita bawa kereta sudah. Jadi baru ni bila keipoh tuan-tuan, water pump pecah. Bila water pump pecah dan kereta tu mati dengan sendiri. Tuan-tuan maklum dah yang dah pakai kereta lama. Dah, bila bawa ke bidor dan sebagainya, buka-buka, tukar water pump tak boleh start, kena barai. Habis semua enjin terbuka. Tuan-tuan nak repair dekat 4,000 lebih. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, alhamdulillah hamba masuk dekat dalam grup dah, ada orang beri sedikit-sedikit. Wang yang terkumpul 2,000 dah. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak nak beri pun, minta berdoa, mudah-mudahan Tuhan buka rezeki-rezeki yang lain. Yang ni sunat bukan wajib. Nak beri, tak beri pun tak ada masalah. Wallahu alam, sekadar nak berkongsi satu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.